Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa man ittaba'a al-huda. Alhamdulillah, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minal rasyidin wa alhiqna bis salihin wa amitna muslimin mu'minin wa adkhilna al jannata daran na'im ma'an nabiyyin wa siddiqin wa salihin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada malam ini kita boleh mari bersama dalam majlis At-Tafaqquh fi Din. Tak lagi Masa tak nak. Tajuk pada malam ini wallahu alam sangat jarang disebut dalam masyarakat kita, tapi ianya mempunyai peranan yang penting dalam sejarah. Malam ni kita ngaji sejarah dah, insya-Allah ngaji sejarah. Sejarah pun sejarah yang merupakan dia panggil halaman hitam kepada sejarah Islam, pen perawat mud perawat dam ho Islam. Tapi dia berlaku dah. Sebab itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa Khalifah Bani Umayyah, celah-celah tu duk gelegok lagi, duk boyak cerita sahabat-sahabat ni. Khalifah Umar ni dia bukan sahabat dah. Cicik kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi dia beri nasihat kepada orang-orang hak suka wican, suka komen, suka mari duduk berkecek dengan tidak ada ilmiah dan tidak ada maklumat. Wican mengenai perselisihan di antara sahabat. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia kata lagu mana? Tilka dima'un tahharallahu minha aidina. Darah-darah hak dulu, darah-darah itu adalah darah-darah yang Allah Subhanahu wa taala telah pun membersihkan kita daripada tangan-tangan kita. Di mana tangan kita ni tak ada kena-mengena dah. Gi duduk pacung tekok demo, gi duduk mengalir darah demo tu tak ada dah. Tangan kita ni tak ada sedikit pun mai kio khong arai le, tak ada hubung apa dah. Alhamdulillah. Nah, kita ni dah beranak, Allah SWT pilih mari selepas pada benda tu berlaku dah. Kita tidak ada apa dia? Tak ada kena-mengena. Tilka dima'un taharallah minha aidina fala nulawwithu biha alsinatana. Maka jangan kita menodai, mengotori, duduk cemar darah-darah hak sahabat-sahabat dok mati tu dengan lidah kita. Jangan dahlah tangan kita, pedai-pedai kita tak ada kena mengena dengan darah-darah tersebut, maka jangan sekali-kali kita duduk cemar darah-darah mereka itu dengan lidah kita. Jadi pada sini mungkin, wallahu alam lah, mungkin daripada perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ni enggak buat kata kita ni pun tak ada nak kecek, takut nyagi kena hak lagu ni, nyagi kena wican hak puak sahabat, nyagi wican tak kena Siti Aisyah hidup perai lagu mana, Ali lagu mana, Talhah Zubair, puak-puak hak Masya Allah, puak Allah
pilih demo tinggi duduk jadi tentera dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana radak kita ni mari duduk nak wican perselisihan mereka. Jadi hal ini mungkin menyebabkan ahli sunnah wal jamaah ni pakak duduk terbiar, dia panggil, tak ada duduk padu dengan kisah ni. Pedah ke tak? Wallahu alam. Tapi bahaya ada. Bahaya lagu mana? Kita beri peluang, beri celah kepada ada orang-orang yang tertentu, golongan-golongan yang tertentu yang duduk buat sejarah, yang duduk buat cerita, mari duduk tuduh tiap-tiap hari kepada puak-puak sahabat ni. Kata apa dia Ammar bin Yasir lagu tu, duk kata ke Aisyah lagu tu radhiyallahu anha, duk kata ke Ammar, duk kata ke Zubair, Talha, macam-macam. Buat tubik buku, buat tubik surat. Sapakah hari ni tu demo buat cerita dah. Buat cerita dalam YouTube, buat kartun dah. Kartun mau Kiah Jamal ni, dia panggil Songkram Ud ni, buat kartun untuk nak pergi nak sebar kepada kanak-kanak, budak-budak pratom, budak matayum ke apa semua, supaya termakan racun ini. Makan racun. Hak kitab tu suku, hak buku tu suku tulis. Hak cerita pun suku, hak lakon pun suku. Macam-macam dia duduk buat tiap-tiap hari. Jadi situ jadi rugi kita orang Islam. Sebab tujuan kita belajar daripada sejarah itu untuk ibar, untuk menjadi pengajaran. Bukan kita duduk nak tuduh balik mana betul, balik mana salah dan sebagainya. Tu. Sebab tu dia Umar bin Abdul Aziz dia kata lagu tu lah. Lepas tu dia wa'i ayat tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Umat hak lepas dah. Picak lah hak dia tu. Jadi habis lakon dah hak dia main sudah dah, dia mati habis lakon. Laha ma kasabat, apa hak dia duk usaha tu dia boleh. Walakum ma kasabtum, dan hak mu hak duduk usaha pun mu boleh juga pahala dosa. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kamu orang mai duk dia ni tidak akan disoal dengan apa yang mereka lakukan. Dia mau duduk buat lagu tu, dia mau pergi lagu tu mati sampai ke puluh-puluh ribu. Kita sebagai wak ibrah lah. Tapi kita tidak akan disoal ni dalam akhirat esok ni. Dalam kubur esok, bapa tanya bapa, muduk lakwi dia mau tu pergi masa dulu ribu-ribu tahun dulu, tak ada. Wala tusalun, kamu tidak akan disoal. Yang kena soalnya masalah sikap kita. Masalah sikap kita terhadap sahabat. Masalah sikap kita terhadap orang panggil Ummul Mukminin, terutamanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita kena belajar, bukan kita pergi duduk ambil sejarah. Apabila kita ni tak kecek, orang lain mai duduk kecek, duk tuduh kepada Ummul Mukminin Aisyah. Jadi kita kadang-kadang terbawa-bawa dengan cerita hak tu, bawa cerita-cerita hak tu. Kerana apatah lagi cerita tu mengandungi, dia panggil racun-racun, mengandungi bisa-bisa, mengandungi orang panggil tujuan yang tidak bersih. Tujuan yang tidak bersih kepada sejarah Islam itu sendiri. Cuba nak menghitamkan sejarah Islam. Nak ayat kata sejarah Islam ni sejarah tak molek. Sejarah tak molek sejarah Islam ni. Apabila sejarah tak molek, kita pun hidup dengan cerita kata sejarah ni tak molek. Kita nak bangga Islam dengan apa? Moga sejarah kita tak molek. Puak ni balah pergi mari, tikai pergi mari, kafir pergi mari. Gomo pergi mari dah ni sama-sama dia ni. Puluh-puluh ribu, bahkan sampai ke 100 ribu orang mati. Lepas pada tu pula perang di antara Ali dan Muawiyah dan sebagainya. 100 ribu. Lepas pada Nabi mati berapa? 40 tahun baru. 30 tahun baru Nabi mati. Nabi mati 30 tahun. Sahabat di kalangan sahabat tu perang sampai ke mati kedua-dua pihak tu sampai ke angka 100 ribu. Jadi orang panggil sejarah hitam. Sejarah hitam. Panha kita pergi dekat mana? Kita pergi tengok di เหตุการณ์ แต่เราไม่เคยไปเจาะลึกเบื้องหลังเหตุการณ์ Kita tak ada pergi tengok di belakang เหตุการณ์ Siapa yang duduk jadi tok dalam,
siapa yang duduk atur catur ni untuk nak mari pelaga di kalangan umat Islam, nah sahabat-sahabat terutamanya. Nah, sebab tu malam ni sekadar masa sebenarnya kena ada siri ni, tapi jadi nak prekas sebanyak mungkin. Nah, we habis cop naik siri dia, naik tahun dia. Tu dia. Ceritanya berlaku pada tahun 36 Hijrah. 36 Hijrah. Di satu tempat yang bernama Basrah. Basrah lah ni. Basrah dengan Kufah lah ni, dua bandar yang duduk di negeri Iraq. Negeri Iraq. Kufah dengan Basrah ni kak bandar hok maju pada masa dulu lah. Learning tu kak hacul bo. Tak ada gapo, tak ada tinggal gapo. Hacul bo dah. Dua-dua bandar ni jauh juga, 500-400 kilo lebih. Kufah Basrah dulu, lepas tu Kufah ke atas sikit. Nah, dia jatuh. Tapi jadi berlaku di kawasan Basrah. Nah, terkena dengan peperangan ataupun pertempuran Jamal Unta. Apa boleh kata unta? Sebab dia ada berlaku dengan apa dia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang naik unta pergi duduk dalam kawasan pertempuran itu. Nanti kita tengok lagu mana. Unta dia. Jadi apabila dia tu naik unta, patu unta pun ada dalam sekali dalam medan pertempuran, maka orang sebut dengan mauqi'ah ataupun mauqi'ah apa dia? Al-Jamal, unta. Nah, puncanya banyak. Pada malam ni kalau nak ayat punca saja tu pun habis masa dah. Kita ambil ya. Punca hak besarnya ialah kematian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Hak tu hak asal dah pun kita kena ingat. Punca berlaku perang Jamal, perang unta ni berlaku hak besarnya ialah dengan sebab pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu secara zalim. Allahu akbar. Sebenarnya malam ni kena kecek hak tu dulu ni. Kena kecek pembunuhan Uthman dulu. Baru mari mauqi'ah Jamal. Tapi kita lat kantor dah sikit. Nah. Tengok Sayyidina Uthman kena bunuh. Allah, kena bunuh secara zalim. Hak ni dia panggil perene fitnah, perene kaula, perene berita angin. Nah, setara Khalifah Uthman bin Affan, dia ni pun umur tua dah pada masa tu, dekat-dekat dengan 90 dah. Umur tua dah. Sahabat Nabi, bukan sahabat saja, menantu Nabi dua-dua orang. Nah, Zunnurain kayak dia ni. Nah, orang gelar dia Zunnurain. Nabi pun pratap teradah dia tu kata ahli syurga di antara 10 orang yang dijamin syurga sekaligus. Nabi sebut 10 orang. Di antaranya ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Malaikat malu ke dia ni. Rasulullah ayat malaikat malu. Tiba-tiba berlaku satu masa ada orang segolongan orang-orang yang tak malu kepada Uthman radhiyallahu anhu. Malaikat malu. Data-data dia morning tak malu geduk tuduh Uthman gerai-gerai lagu tu, orang tua, orang gila kuasa, orang nak kepada kemewahan, orang duk kasih pada waris-waris dia, duk lantik jadi pemimpin, jadi gubernur, jadi nampa tu waris-waris dia berlaku. Pada masa tu dia 10 tahun. Uthman duduk merata 10 tahun. Nah, duk buka habis dah lah. Kok Mesir, kok Syam, kok Iraq, kok mana sampai ke negeri Cina dah tu. Nah, duk buka tu. Jadi demo pada masa 10 tahun tu tidak ada kerja lain. Hak puak-puak ni. Hak puak-puak. Orang panggil pu sangkau fitnah ni. Ingat molek. Kerana apa? Kerana dua empire baru jatuh. Kayak Parsi dengan Rom baru jatuh ya. Sayyidina Umar baru mati, baru jatuh dia. Dua ni jatuh pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi jatuh demo ni bukan jatuh mati selalu dah. Demo cari peluang untuk nak jatuh Islam ni, nak mengenak Islam. Di antaranya kena pelaga di sama sendiri. Nak kena pelaga. Nah, pada masa tu berita ke apa semua tak ada, line ke apa semua dah.
Jadi nak boleh nak cek berita, nak boleh nak ke kau tu, oh kadang-kadang biok lama dah. Kisahnya, al-kisahnya, khalasahnya tak saya ayat mana bukan mana ni dah. Mereka berjaya kumpul orang beribu-ribu orang, kata setengahnya 6,000 orang, mari daripada Mesirnya, mari pada Syam sebahagiannya, mari pada Iraq, mari pada Yaman. 6,000 orang berpura-pura untuk nak buat haji, tapi tujuannya mari kepung rumah Uthman bin Affan di Al-Madinatul Munawwarah. Siapa kau tak ada air, tak ada apa, akhirnya berjaya untuk mereka ini bunuh apa dia? Uthman bin Affan. Dengan takdir Allah lah. Allah takdir belakang dah ni. Nabi sendiri ayat. Nabi sendiri dalam hadis sahih. Pada masa satu ketika Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman 4 orang duduk atas bukit Uhud. Duduk atas bukit Uhud di Madinah. Tiba-tiba bukit tu yartajif, maknanya gementar, gonye. Kocok gugu kocok. Wallahu a'lam. Ini mukjizat Nabi lah. Tu dia hadis sahih. Nabi pun ayat kata, "Duk dia wahai Uhud, diam. Dia usbut Uhud. Ya Uhud. Duk dia wahai bukit Uhud. Mu tahu ke dak atas mu ni nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Atas mu ni tu ada seorang nabi, ada seorang siddiq dan ada 2 syahid. Siapa lagi? Nabi siapa? Siddiq siapa? Tahu dah, Abu Bakar. Pas syahidan dua tu, Umar dan Uthman bin Affan. Jadi syahid dah. Demo ni pun tahu dah, kata demo tu mati syahid dah. Tahu dah. Cuma tak tahu bila lah. Raib ni tak tahu, tapi tahu dah kata mati syahid kerana mereka beriman dengan hadis ini. Jadi setelah daripada terbunuhnya Uthman, dan ini merupakan satu fitnah yang pertama, dia panggil al-fitnatul kubra. Matinya apa dia Uthman secara dibunuh ni, orang panggil fitnah yang pertama. Dia adalah bos Sayyidina Umar ni mati ni. Sayyidina Umar ni adalah pintu untuk nak sekat fitnah, tak say nak tubik. Oh, hadis ni panjang pula dah. Royak sikit lah. Hadis Huzaifah bin Al-Yaman kita dengar. Pada satu ketika Sayyidina Umar tanya, siapa retik mengapa hadis-hadis fitnah ni? Huzaifah dia mengapa banyak hadis ni. Dia royak kata, aku boleh mu nak tahu cara fitnah orang dengan harta dia, dengan bini dia, dengan keluarga dia. Lepas tu dia boleh kifarat dengan semaya, dengan puasa, dengan sedekah dia. Umar kata, "Dak, aku tak saya tahu fitnah ni. Tapi aku nak tahu fitnah serupa dengan ombak gelombang. Serupa dengan ombak gelombang. Yamuj kamaujil bahri ni. Aku nak hak tu." Oh, kalau lagu tu, Huzaifah kata, kalau mu nak tahu hak lagu tu mung tak sah pasal lah Umar. Kerana mung tak ada kena mengena dengan dia. Bapa tak ada kena mengena? Kerana di antara mung dengan fitnah hak ni tu ada pintu sekat. Ada pintu sekat. Lepas tu Umar pun tanya lagi radhiyallahu anhu, Allah tanya lagi, pintu tu akan dipecah ke akan dibuka? Bahasa mana ni pintu pecah dengan pintu buka ni? Apa dia? Pintu tu dipecah ataupun yuftah, ayuksar am yuftah, dipecah ataupun akan dibuka? Huzaifah kata akan dipecah. Kalau pecah, Umar pun jawab selalu kata, kalau pernah pecah, kalau gitu dia tak katuk dah. Kalau pasal jenis dibuka, ada orang buka, anak koci ada orang katuk. Tapi ada pasal jenis mai pecah, tamlai ni, mai pecah ni tak ada orang buka dah. Kalau gitu pintu ni tidak akan ditutup selama-lamanya. Huzaifah kata ya. Lepas tu sahabat pun tanya Huzaifah lepas dah tu, dia tahu kata dia tu jadi pintu tu. Pintu tu adalah Umar bin Al-Khattab. Maka Huzaifah kata ya, dia tahu. Umar sendiri pun dia tahu dah, kata dia tu adalah pintu tu. Jadi setelah daripada matinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang kena tikai juga naiknya Uthman, maka di situ
berlakulah fitnah ahlas, fitnah yang serupa dengan Sayyidina Umar tanya saat inilah radhiyallahu anhu, orang panggil seperti mana gelombang, orang panggil apa, ombak itu. Jadi mati Utsman ni, mati Utsman ni menyebabkan ada dua tasanak lah, dua pihak. Ada yang mengatakan, ini setelah daripada Sayyidina Ali pun dilantik jadi khalifah dah. Ali jadi khalifah dah. Selepas pada tu Ali dilantik jadi khalifah, dan khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni adalah ijma' puak-puak sahabat. Pada masa tu ada lagi ahli syura, Ansar, ada Muhajirin, ada ahli Badar, orang-orang gedebek-gedebek, ada lagi, ada Ibnu Abbas, ada lagi. Kesemuanya ijma' melantik Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Tetapi dengan sebab kejadian terbunuhnya Utsman bin Affan secara zalim ni, Allah menyebabkan sebahagiannya tak puas hati, terutama hak duduk di Syam tu, Muawiyah. Hak ni cerita lain kita tak suku. Hak duduk di Madinah dah ni pun demo tu 1,000 orang. Pas 1,000 orang ni hak mari jadi patiwat ni, mari bunuh Sayyidina Utsman ni, dia berjaya bunuh Sayyidina Utsman, dia pergi duduk balik Ali radhiyallahu anhu, duduk sokong jadi apa dia, jadi tentera, jadi tahan hak Ali radhiyallahu anhu. Sama ada Ali apa dia reda ataupun tidak reda, dia hidup sekali hak tu, sokong Ali jadi khalifah. Tu jadi kisnya. Lepas tu kita kena tahu suasana pada masa tu. Suasana lagu mana? Madinah pada masa tu orang panggil apa? Diguling kuasa oleh al-qatalah sana. Diguling kuasa oleh ahli fitnah ni. Puak ni 1,000 orang ni ไปคุมสถานที่สำคัญdi kota Madinah. Sayyidina Ali jadi khalifah sungguh, tapi dia tidak ada kemampuan dan tidak ada amanat. Seolah-olahnya kita bahasa dengar kena ratlek deep state. Ratlek ni Perdana Menteri Presiden jadi royal gitu ya. Tapi orang hak duduk menentu hitam putih sungguh ni ratlek ni,กลุ่มนี้นี่มีอำนาจที่แท้จริง jadi Ali mari jadi khalifah di tengah-tengah puak 4-5 ribu ni mari duduk menguasai Madinah. Sahabat-sahabat lain pada masa tu hak demo pergi belakang, duduk di Syam, duduk di Iraq belakang dah, demo tak ada berasa kata iri hati sikit pun akan berlaku fitnah seperti ini. Jadi ada beberapa orang saja, ada Talha, ada Zubair, adalah, dan Talha Zubair pun bai'ah dengan Ali radhiyallahu anhu pada mula-mulanya. Jadi ada sebahagiannya kita kena bertindak balas dengan puak-puak hak bunuh Utsman ni. Kena cari dia ni. Kena kerak teka, kena longtot hai dah. Balik Ali diaอยาก kata ขอ dulu ความเสถียรภาพในรัฐบาลนี้สำคัญกว่า siapa dah kedua-dua molek dah tu cerita dua-dua ni molek berlaku. Balik Ali diaในฐานะ Amir ในฐานะ Khalifah, dia วินิจฉัย kata เสถียรภาพของรัฐบาลนี้ต้องมาก่อน apatah lagi sekiranya mari duduk bunuh kesos puak-puak hak patiwak ni. Puak ni mari belakang ni, mari tuan daripada Mesir pun ada Iraq pun ada, Kufah, Basrah ada, mari pada Yaman siapa ada juga. Siapa kau orang duduk dalam Madinah sendiri, Allah. Anak kepada Abu Bakar, Abdul Rahman bin Abu Bakar ni dia nak bunuh Utsman sendiri nah. Kita orang panggil apa, terpengaruh orang Wairun ni dia duduk terima tengok dalam Facebook lah ni. Tu dia pada masa dulu pun dia duduk dengar berita-berita yang dia duduk tuduh pada Utsman bin Affan ni, siapakah Abdul Rahman bin Abu Bakar, anak Abu Bakar pun termakan dengan fitnah yang dibawa oleh puak-puak mengarut ni. Tengok di Madinah sendiri. Tapi akhirnya dia bertaubatlah.
Duduk dengan apa dia tentera Ali radhiyallahu anhu. Tapi nak ayat kata itu pengaruh fitnah. Jadi apabila situ habis lalu masa dalam sekitar 4 bulan dah. 4 bulan pun Ali mula pindah daripada Madinah pergi di Kufah. Orang panggil Yai Muang Luang daripada Madinah pergi kepada Kufah. Dia bawa tentera dia 20-30 ribu orang pergi duduk di Kufah. Dan di antara orang yang masuk dalam tentera dia ni puak-puak ni tu pergi duduk di Kufah. Ali mula nak becek dah. Ali mula kerana gapo satunya banyak lah. Takut bertepur darah di Madinah. Malunya ke Nabi SAW yang duduk dalam kubur, duduk tengok puak-puak ni lepas dia mati 30 tahun duduk pergi dalam depan muka dia lah seolah di Madinah. Jadi Ali mula bawa tubik tentera dia tu pergi daripada Kufah, termasuknya dia mana. Duk tunggu sampai ke 4 bulan pada masa tu, dan dia lantik sepupu dia jadi tuan duk apa dia duk meretah di Madinah tu. Nama dia Qutham bin Al-Abbas. Qutham ngasak. Jadi apa dia setelah berlaku 4 bulan mari Talhah dengan Zubair ni sorak sama demo kata tak ada sanjaan mai sanjaan arai le thi Ali ni je langkan kepada orang hak pati waksana. Lalu tu dua ni dengan secara rahsia tubik daripada Madinah pergi di Mekah. Pergi di Mekah dulu. Pergi di Mekah, dekat dengan sampan Mekah tu Aisyah radhiyallahu anha nak kelik. Aisyah dia pergi buat haji nak kelik Madinah. Nak kelik buat ni. Temung dengan pasukan ni. Lalu mesyuarat tengah-tengah jalan. Lagu ni keadaan lagu ni. Kalau gitu bersetuju, kita kena pergi di Basrah. Di Basrah. Dekat kan Basrah dengan Kufah. Basrah. Kita pergi cari situ, duduk situ. Tujuannya tiga-tiga orang ni tujuannya hanya semata-mata nak balas dendam kepada pembunuh tu. Bukan mari apa dia nak apa dia isyarat. Bukan kata nak rebut apa dia tamnain jawab teh Ali tu tak ada. Hak ni hak cerita dia mau duduk main ni. Dia mau duduk main cerita banyak sini ni, dia mau ayat kata Aisyah juga Allah nak rebut. Apa dia khalifah, tamnain khalifah. Talhah pun sama, Zubair pun sama. Gitu untuk nak rebut apa dia jawab teh khalifah pada hadda semata-mata untuk nak kisas kepada Uthman bin Al-Affan. Duduk situ, tangkai situ. Duduk di Basrah. Masya Allah. Inilah dia panggil bos apa situ. Siapa di Basrah. Buat perkemahan lah. Buat perkemahan. Ali pun tahu kata demon ni mari dengan tentera belakang dah tu. Allah. Balik Zubair, balik Talhah. Zubair bin Awam apa dia Talhah demon ni umur teruk hajat dah ni. Apa dia Zubair ni Masya Allah berapa umur dia? 70 dah. Zubair ni umur 75 tahun. Zubair. Talhah 60 lebih. Ali pada masa tu pun dekat-dekat dengan 60 dah juga. Dia mati umur 63. Dekat-dekat dengan 60 dah masa tu. Ali ni kita ingat molek kata waktu hijrah, dia beranak sebelum hijrah 23 tahun. Sebelum Nabi hijrah. Maknanya waktu hijrah ni dia umur 23 tahun dah, lepas tahun dah. Kita duk gambar kata budak-budak lagi dak, dia masuk Islam budak lah. Tapi bawa hijrah ni maknanya duk 10 tahun lebih. Jadi dia khomsah dah tu, umur 20 lebih dah, 23 dah. Jadi dia duduk, orang panggil dia duduk tangkai di situ. Maka Ali dia hatta nama, kata setengahnya sahabat, kata setengahnya bukan sahabat. Nama dia Al-Qaqa. Al-Qaqa ni sahabat hak balik Ali.
Mari tanya khabar kepada Talhah dengan Zubair ni mu mari bakpo. Kedua-dua ni sampai ke Aisyah sendiri pun ayat kata kami tidak mari kecuali untuk nak balas dendam kepada orang bunuh tu. Orang bunuh Uthman tu. Tu ya ceritanya. Bukan kata nak berlawan mu, tak ada. Nak cari hak ni, nak cari orang pembunuh ni. Patiwat. Oh, kalau gitu balik Ali pun duk cari puria juga, duduk nak cari pisah ni. Nak pisah. Nak apa dia puak-puak nak Patiwat ni tak ada hubungnya di Madinah. Nah, dia pergi di Kufah sekali, lalu tu Ali radhiyallahu anhu dia kata kalau lagu tu kena molek tak apa. Kalau gitu aku nak pergi di Kufah semula. Nah, orang hak yang terlibat dengan bunuh Uthman ataupun orang yang terlibat dengan membantu pembunuhan ini jangan pergi ke mana. Jangan turut aku. Nak loi pair dia panggil. Ali tu. Loi pair dah, nak loi pair dah. Nak mula dah lah, nak mula makan dah. Kedua-dua balik Zubair pun nak ketua Zubair apa dia Kai hak Zubair pun nak mula makan kumpulan ni. Balik Ali pun ini adalah satu peluang dah untuk nak orang panggil nak mari tatsin, nak mari kisah kepada puak-puak hak yang bunuh Uthman radhiyallahu anhu. Ali kamsang. Siapa-siapa tak boleh turut aku di Kufah. Siapa-siapa yang terlibat dengan pembunuhan Uthman. Klik gitu dia tidur dalam malam tu jadi selesai dah lah. Malam tu Allah. Dia panggil dalam sejarah ayat kata malam yang paling baik sekali di kalangan orang Islam. Tidak ada malam-malam kecuali malam itulah malam yang penuh dengan ketenangan. Kerana masing-masing kelik balik Zubair, balik Talhah ni pun kelik di Kai masing-masing pun dengan ada harapan dah. Balik Ali pun sama, dia panggil kelik kepada Kai masing-masing dengan hati yang tenang. Tahu dah kata demon ini niat molek bukan main nak lawan dia dak. Tahu dah. Nah. Tapi di sebelah sana hak balik Kai hak duduk nak mengenak ni. Hak duduk nak fitnah ni. Usaha malam tu merupakan malam yang paling jahat sekali yang mereka tidak tidur. Nah, malam tu demo bersorak. Bersorak dah lah. Terutamanya ketua peraktan dia ni, puak kita kena ingat molek ni. Abdullah bin Sabah. Hak ning tujuan dia besar ni. Hak ning adalah orang panggil moderator. Orang panggil Wang Pen, Denmark daripada fitnah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada masa dulu lagi sampai ke hari ni pun, sampai ke pada masa tu pun Abdullah bin Sabah memain peranan penting untuk nak mengkucak-kacir dan memfitnah masyarakat Islam pada masa tu. Sorak lagu mana? Ada setengah ayat kata, kalau gitu pok kita tak boleh kira ni. Pok kita kena pergi cari Ali, pok kita kena pergi cari Aisyah, atau pok kita kena klik masing-masing dah. Kena kucak dah. Dia Abdullah bin Sabah kata tak boleh. Kalau buat lagu tu, demo ni kena cari pokmu, kena bunuh. Akhirnya lagu mana demo buat keputusan Allah. Hak ni dia panggil wahyu sepengah setan dah, sepengah setan. Setan hak duduk pendapat kepada Abu Jahal hak dulu tu ada hak nak bunuh Nabi tu. Dia kata lagu mana? Dia kata mung kena bagi dua puak malam ni. Mung kena bagi dua puak. Satu puak mung pergi di Kufah. Satu puak mung mari di Basrah. Bukan di Basrah Kufah dia sebenarnya, tapi dia panggil Kai Basrah dengan Kai Kufah. Kena ingat situ. Kawasan tu dekat-dekat dalam godok camp tu. Kerana Kufah dengan Basrah ni nak 400 kilo lebih. Tapi wallahu alam camp hak dia letak tegak dekat-dekat dah lah. Dekat-dekat berapa. Tapi dekat dengan Basrah. Berlaku peperangan berlaku di Basrah. Mung kena pergi di Kai Kufah satu grup, kena pergi di Kai Basrah satu grup. Lagu mana kerja? Hak pergi di Kai Basrah ni mung pergi bunuh selalu dah orang. Pergi bunuh, pergi perang, pahu ayat kata orang Basrah mai bunuh kita weh, orang Basrah mari dah. Orang Basrah mai duk bunuh. Hak puak pergi di Basrah ni mung pergi bunuh Kai hak Basrah. Lepas tu mari duduk ayat prekau. Sebab beritahu ayat kata
Orang kufar mai duk bunuh kita, mai duk perang kita, mai duk perang kita. Lagu mana berlaku pada malam tu? Allah. Ali radhiyallahu anhu bangun di tengah-tengah orang panggil suara pedai duduk coceng gapo semua, bangun dengan kejut daripada tidur, gapo ni tiba-tiba ada suara mai kata puak Basrah serai kita, puak Basrah serai kita. Benar ada dah sikit-sikit, dah iri hati dah sikit-sikit, kata demo ni mari nak mengenak aku. Hak balik Nung pun, nah balik Basrah pun ada dah lah perasaannya. Selalu kalau gitu. Nah, pergi mari kak, esok ke tu kak, hak duk dekat dah dengan dua kain, berlakulah pertempuran di antara tentera orang panggil Zubair bin Al-Awwam Talha satu pihak, dan tentera Ali satu pihak. Perang situ. Dan orang panggil tidak ada satu peperangan yang dahsyat sekali, yang dahsyat. Nah, banyak orang panggil hak kena kerak tangan, kerak tekak, kerak kaki. Siapa kau? 10,000 orang dah. Nanti kita bayar dulu dah, insya-Allah. Nah, kita bayar dulu. Kita berhenti sekadar perang tu dulu. Allah. Bismillah. Allahu Akbar, kita sambung semula insya-Allah. Bismillah. Berlakunya peperangan pada 15
hari Rabu Jumadah Tsaniyah tahun 36 Hijrah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bangkit daripada tidur dalam keadaan suara pedai duk toceng-toceng pergi mari. Dia pergi dakak Hasan anak dia. Dia royak kata, ya laitani mitu qabla hadha bi 20 sana. Apa dia, ya lait, alangkah cita-cita aku ni mati sebelum pada ni 20 tahun. Lebih baik tak tengok, tak boleh tak sanggup nak tengok gambar-gambar hok orang panggil sama-sama mari duduk pergi mari ni. Dia dekat anak dia Hasan. Nah, dia kata laita abaka mata mundu 20 sana. Boleh apa dia, alangkah baiknya sekiranya pak mung ni mati sebelum ni 20 tahun. Hasan pun kata dia lari dah pak. Hasan dia orang molek dah, orang apa? Orang hati prakni-praknom dah. Orang hati dia prakni-praknom dia tu. Dia kata bukankah aku lari dah pak? Ayah jangan duduk wari tentera ni, pergi duduk di Madinah. Dia kata dia panggil, ya bunai inni lam ara anna hadzal amr yablugh mithla hadha. Aku tak tahu, tak suka kata urusan ni, benda ni tu akan sampai ke kemuncak seperti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ali nya kata lagu tu. Jadi di antara orang yang boleh temu depan muka dua-dua puak ni ialah Zubair bin Awam dengan Ammar bin Yasir. Allah, tengok. Zubair umur 75 tahun, Ammar umur 90 tahun. Zubair duduk balik, dia ketua balik Aisyah ni. Nah, Ammar dia jadi tentera balik Ali radhiyallahu anhu. Allah. Duduk biasa perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab sekali dengan Rasulullah. Tiba-tiba masa ni duduk berdepan pergi mari dah. Maka Zubair kata, "Mu nak bunuhku ke wahai Ammar?" Ammar kata, la ya Aba Abdullah. Nah, aku tak akan bunuhmu. Lepas tu Ammar pun tikai di baju besi tu tak kena di dada tapi tak masuk sekali. Tikai buat kokoh gitu yalah. Nah, Zubair pun muda lagi, umur 75. Ingat kepada Rasulullah, Nabi royak tu kan, golongan yang akan membunuh kamu ini, hei Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Orang pelampau yang akan bunuhmu ni, hei Ammar. Zubair berhenti situ, tak ada bunuh. Akhirnya Zubair tubik. Nah, tubik daripada peperangan itu. Tak ada bunuh Ammar, Lepas tu dia pergi berjumpa juga Ali radhiyallahu anhu, dan jumpa dengan Zubair. Masya-Allah. Kedua-dua ni. Nah, Ali ahli syurga, Zubair ahli syurga ni. Mai duk temu dalam medan perang. Nah, Ali pun ayat kata, hei Zubair, mu tak ingat ke pada satu ketika kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tengok kepada aku, lepas tu dia senyum, dia suka, aku pun suka turut Rasulullah. Lepas tu dia kata lagu mana? Dia tunjuk pergi kepada mung lah, wahai Zubair. Dia rakyat kata, mung ni wahai Zubair, mung tak ada jadi orang patiwan, mutamarrid ni orang panggil orang belawai mung dak, orang belawai kepada Ali dak. Tapi mung wahai Zubair, mung akan perang dengan Ali ni. Sedangkan mung tu buat zalim kepada dia, kepada Ali. Hadis yang sahih, saya sahih. Oh, Zubair pun teringat selalu dah, ya Allah, Allahumma na'am. Ya aku teringat hadis ni. Kalau aku tahu hadis ni, kalau aku ingat hadis ni daripada awal lagi, aku tak mari sini. Lalu tu Zubair pun ambil unta dia, tubik. Aku tak separah dah dengan Ali. Aku tak separah dah. Nah, aku tak separah dah dengan Ali. Aku nak kelik dah. Aku nak kelik Mekah, nak kelik Madinah dah. Nah, siapakah anak dia no, Ubaidillah bin Zubair ataupun Abdullah bin Zubair ni, mai royak kepada pak dia, hei Zubair, hei pak, mung duduk kupur orang sampai 30,000, bos sampai sini mu nak lari seorang. Zubair pun royak kata supah, wallahi la uqatilu aliyan. Aku tidak akan selagi aku tidak akan perang bunuh apa dia dengan Ali. Zubair pun tubik dengan hamba dia seorang, tubik nak pergi di Madinah. Nah, bawa nak sampai tengah-tengah jalan tu,
ada seorang yang bernama Amr bin Jarmuz. Amr bin Jarmuz ni ketua apa dia askar ke balik Ali. Dia ni orang-orang Kufah Basrah tu lah. Nah, orang Kufah Basrah. Jadi dia tengok, dia tanya, mu nak pergi ke mana dua orang ni? Nak klik Mekah. Zubair dia duduk Mekah. Nak klik Mekah. Lalu tu Amr bin Jarmuz ni dia kata, aku nak pergi sekali boleh ke tak? Tak apa, orang nak pergi sekali. Nak klik sekali Mekah, nak lari sekali. Tengah-tengah jalan, sewaktu Zubair semaya jadi terimam, maka Amr bin Jarmuz ini ketika Zubair siapa mati. Tu tengok jahat perangai-perangai demo ni yang mula puak-puak nak orang panggil nak kafir orang timurnya nak khawarij apa semua ni di kalangan bakar-bakar demo ni dah ingat molek dah. Lalu tu dia pun dia ambil pedang Zubair pergi cari Ali radhiyallahu anhu. Pagi tunjuk ayat kata Zubair mati dah, aku bunuh. Ali apabila tengok pedang Zubair teriak menangis. Nah, siapa kau dalam cerita tu kak habislah dengan kain serba dia, dengan janggut dia apa teriak kepada apa dia kerana apa dia Zubair terbunuh. Lalu tu Ali kata Bashir qatil ibn Safiyah bin nar, beri khabar gembiralah kepada orang yang bunuh Zubair ini dengan neraka. Maknanya kenapa ni hidup bunuh Zubair bin Al-Awwam ni. Bukan biasa ni. Lalu tu apa dia Amr bin Jarmuz ni baru dia tahu kata Ali ni tak kena ke dia pergi bunuh diri. Maka dia berhak untuk masuk neraka supaya dengan Ali kata tu. Tu hak ni hak balik Zubair. Supaya juga dengan Talhah bin Ubaidillah. Talhah pun supaya juga. Talhah ni dia perang dengan tangan balik kiri, ambil pedang balik kiri. Tua umur 60 lebih dah ni. Perang dengan tangan kiri. Kerana apa? Tangan kanan tu amat perut dah. Amat perut buku apa? Waktu dia perang Uhud dulu. Ni Talhah bin Ubaidillah. Perang Uhud kita tahu kata Nabi dikepung di antara sahabat-sahabat hak mari duduk jadi pelepeh. Nabi SAW supaya tidak dihujani dengan orang panggil anak panah ni ialah Talhah. Duk kena balik kanan dia. Siapa kau jadi syalal, jadi apa? Jadi amat tak boleh nak gerak. Perang dengan balik kiri, tangan balik kiri. Umur dia 64 tahun tu. Juga mati dalam mati. Orang panggil dalam peperangan pun hebat perang apa semua itu apa dia lagu tu jadi orang panggil gelegak lah ni. Gelegak dah pada masa tu tak tahu hak mana dah. Kerana masing-masing dibawa orang panggil kerana duk serai lagi mari. Demo serai kawin dulu. Kawin ni pun duduk orang kata kawin serai apa dia demo serai kawin dulu. Tengok. Siapa hak duk cuh api ni? Siapa hak duk cuh api ni? Orang lik belakang. Hak ni ingat molek durus waibat. Hak ni lah kalau boleh ambil pengajaran malam ni, ambil hak ni. Dalam keadaan fitnah ni, kita jangan tengok bang Cuba kita tengok lek belakang song-sam kau. Siapa yang duk main tu? Duk main lek belakang tu. Hak tu hak sebenarnya kita kena wican, kita kena wikra. Dan ni hak sahabat ni dia nak pada akhirat. Nak pada akhirat, tak say pada dunia. Dia tak tahu orang panggil jahat, orang panggil apa? Leliam hok orang jahat mai duduk nak orang panggil mai duduk nak buat benda-benda yang karuk ni. Siapa ke perekat ni tu pun Aisyah tak ada lagi dalam perang ni, tak ada lagi dalam medan. Dia duduk suku, dia duduk di Basrah sungguh tapi dia bukan duduk dalam pertempuran dalam medan perang. Dia duduk di sebuah rumah nama dia Ka'ab bin Sur. Dia duduk di sebuah rumah Ka'ab yang menjadi qadi kepada Basrah. Qadi pada masa tu Ka'ab. Jadi Ka'ab mai doa ayat kata wahai ummul mukminin minta tolong selamatkan nyawa orang Islam. Tolong selamat nyawa orang Islam. Lalu tu dia panggil Aisyah pun gilah dengan hulu bala dia ni. Gi untuk semata-mata nak meredakan kedua orang panggil apa? Kedua pasukan yang telah perang dah ni. Duk dalam pelaksanaan dalam senam songkram dah ni.
Aisyah pergi tu semata-mata untuk nak pergi memadamkan api peperangan ni. Tidak ada tujuan lain. Hak ni hak kita hidup makan ni. Hidup makan mana? Hidup makan kata, sabit Aisyah perang dengan Ali ni, dia baloh lama dah dengan Ali. Tengok. Siapa mai duduk ajar lagu tu? Sahabat ke perangai sahabat ke perangai lagu tu? Kita orang Jauh ni pun tak tergamuk mai duk ayat kepada anak orang panggil orang aling apa semua duk perangai denai gitu lalu. Dia wak cerita Aisyah ni dia buku banyak dengan Ali. Nah, Fatimah terutama Fatimah apa dia bini Ali, isteri Nabi, isteri Ali, anak pada Nabi. Lepas tu Khadijah mati, mari Aisyah. Oh, Aisyah jadi mak tiri kepada Fatimah. Oh, demon ni duduk ada kih dengan anak tiri mak tiri ni lama dah. Wari cerita katung mai duduk pegu dengan keluarga Siti Aisyah dan Ali radhiyallahu anhu. Nah, patah lagi dia wari capo lagi Ali suruh Nabi cerah dah Aisyah ni. Nah, pada masa Siti Aisyah kena duduk tuduh tu. Nah, Ali yang duduk beri pengusuran. Sungguh hak tu. Tapi bukanlah orang mertabak sahabat ini mempunyai hati yang karuk, lepas tu main nak bunuh pergi mari. Hak ni wala'iyazbillah. Nah, tak ada berlaku lagu tu dah. Sebab itu Aisyah pergi dalam keadaan hak duduk nak perang mari tu. Perang ni dia panggil dalam keadaan yang paling hangat tu. Aisyah radhiyallahu anha duduk lari, hei anakku, berhenti belakang dah, duduk gogai dua-dua ni. Aisyah naik unta pada masa tu. Unta, lepas tu dia ada gapo atas belakang unta dia panggil gapo? Nok, bukan nok ud. Tapi rumah atas dah. Gapo dia panggil? Rumah atas unta masa dulu orang raja-raja duduk buat. Ni dia buat dengan besi dah tu. Dia buat dengan besi. Nah, gapo? Nah, pak kita dalam live shop ni tahu lah. Nah, rumah sepongan gajah lah. Nah, gajah, kuda tak mesti tengok dah. Unta tu ada dah lah orang buat rumah atas tu. Nah, rumah ada buat dengan kayu, tapi hak rumah hak ni hak Aisyah duk atas unta ni orang buat dengan besi nah. Jadi dia pergi di tempat medan peperangan, dia royak kepada Ka'ab. Dah Ka'ab bin Sul royak kata, "Wahai Ka'ab, tunjuk apa dia akik Quran, akik mushaf. Suruh tengok pada mushaf ni." Nah, lepas tu dia duduk lari berhenti tapi tak ada. Kerana keadaan tu duduk kelai kabut. Siapakah ada di kalangan sahabat puak Ali, di antaranya kok hak sani, dia buat rancangan, dia kata kita pergi bunuh unta tu. Sebab unta tu walaupun Aisyah duduk belakang, tapi unta tu menjadi lambang kepada ketua hak puak balik Zubair balik Talhah ni. Lagu mana kita nak orang panggil nak kuan kamlang cai hak balik askar, balik hak Aisyah, balik hak Zubair tu mod kamlang cai, kita pergi bunuh unta. Itulah lalu tu dia mau ni Gisrai unta, bukan gisrai Aisyah nak bunuh Aisyah. Tak ada. Nak serai unta kerana dah tahu dah kata kita ni termakan racun. Kena fitnah dah. Dia mau ni ada hak puak dia tan kem. Tapi nak tak panha ni kena bunuh unta tu. Tapi sebelum nak bunuh unta ni, orang hak duk jaga Aisyah ni pun belawai juga dia mau ni nak mari. Tahu mana kata dia mau nak mari bunuh unta. Duk gamak kau nak mari bunuh Aisyah. Nah, siapakah Allahu Akbar? Abdullah bin Zubair ni anak saudara Aisyah. Nah, anak Asma. Abdullah bin Zubair ni berdarah, dia luka sampai ke 37 tempat. 37 tempat kena pedai, kena gapo. Tapi tak mati ni Abdullah bin Zubair, tak mati dah. Cerita dia panjang pula. Tak mati dah tu. Lalu tu setelah daripada mereka berjaya membunuh unta, maka puak-puak askar hak duk mai tu Aisyah pun orang panggil putus. Apa dia semangat? Ada hak hundur, ada hak lari. Tu ada hak hundur, ada hak lari. Jadi hidup kalah dengan hal lagu tu. Kerana unta hak Aisyah ni berjaya dibunuh oleh puak-puak demon ni. Tapi setelah daripada tu, puak-puak sahabat hak duduk balik Ali tu mari jaga Aisyah pula dah. Mari duduk jaga Aisyah daripada diserai oleh musuh-musuh tak tahu mai kok mana, mai duduk pokpong Ummul Mukminin. Siapakah
Ali sendiri mari duduk menenangkan. Lagu mana wahai Ummul Mukminin, ya Ummah? Lagu mana? Tak apa, aku selamat. Lalu tu Aisyah dia dibawa oleh Ali radhiyallahu anhu di satu tempat di Basrah. Kemudian lepas pada tu Ali sendiri hatta orang panggil Aisyah klik di Al-Madinatul Munawwarah ni dengan satu rombongan yang paling besar. Nah, wagi sekali Ammar bin Yasir hatta sekali supaya jaga Aisyah. Dia Abdul Rahman bin Abu Bakar sendiri, Abdullah bin Zubair sendiri, mai duk jaga Aisyah. Dan katanya sampai ke 40-50 orang perempuan di Kufah dan di Basrah tu yang menjadi duk jadi khadam, duk jadi orang panggil apa, purap cai Aisyah di masa dia perjalanan pergi kepada Al-Madinatu Al-Munawwarah. Itu hak keadaan yang sebenar. Lepas tu habis cerita. Tapi habis cerita pun 10,000 mati. Dua-dua belah. Ingat malah. 10,000. Lepas tu jadi akan timbul pula di kalangan puak-puak hak tak kenal dengan pada Ali tu. Lagu mana Ali? Dah perang dengan kita ni dah mantu Allah dah. Semua barang tu kena jadi rampasan perang, jadi ghanimah belaka. Ali kata jangan, dia orang Islam. Kita kena semaya. Kita kena doa kepada dia. Jangan duduk hemak dia, jangan duduk pitah dia lari-lari gila. Jangan. Lepas tu harta ghanimah ni lagu mana? Tak ada gapo. Semua tu jadi harta ghanimah dia orang Islam belaka. Jangan duduk ambil, jangan duduk rapah harta-harta dia. Duk nak juga kena bagi ghanimah. Puak-puak hak ni, puak-puak katalah ni. Ali kata kalau gitu, kalau mu nak sungguhnya, aku nak tanya mu sekarang. Aisyah siapa nak? Aisyah siapa duk nak bahagia ni? Kerana Aisyah ni Allah perang kan? Aisyah Allah perang, dia akan jadi harta tawan ni. Siapa duk nak pada Ummul Mukminin? Oh, kalau gitu kena dah. Berhenti situ. Jadi panggil pakat khabar semula kata pilihan hak balik Ali adalah pilihan yang benar. Itulah ikhwan yang saya hormati sekalian, dia berlakunya satu peperangan yang paling besar dalam sejarah. Qadisiyah ni perang hak besar sekali dah. Mati 8,000 ya sahabat. Dah Yarmuk mati 3,000. Uhud Badar ni ni puluh-puluh ya. Mati tak ada banyak, tapi peperangan yang berlaku di Mauqi'ah Al-Jamal ini sampai ke 10,000. Dan yang sedihnya, yang teruknya ialah cerita-cerita ini dibawa-bawa oleh orang yang hati tak molek. Cicai ti sombong, cicai sokoprok. Wari cerita-cerita, wari dongeng-dongeng. Cerita-cerita dongeng terutamanya hadis-hadis palsu, hadis dhaif. Di antaranya hak mai ayat kata anjing di Hauab, nama satu tempat. Anjing di satu tempat yang bernama Hauab besar salak kepada Aisyah. Tu dia wahai hadis kata lagu mana? Dia ayat kata ada Nabi ayat ada di kalangan isteri aku ini orang yang akan kena salak oleh anjing di Hauab. Nama satu tempat kawasan di antara kawasan Basrah, kawasan Kufah tu lah. Ada satu tempat. Aisyah apabila dia keluar daripada nak pergi di Basrah tu, tengah-tengah jalan waktu malam dia pergi dengar anjing duk salak. Dia pun pergi tanya Zubair, tanya Talhah, dia kata mana ni? Dia mau kata Hauab. Apabila dia kata Hauab, Aisyah pun teringat hadis Nabi yang kata ada di kalangan isteri aku ini akan disalak oleh anjing Hauab. Maka lah ni aku nak klik dah. Aku tak seklik dah. Aku tak segi dah. Kerana anjing ni hak aku dah ni. Malam ni malam anjing salak pada aku dah. Aku nak klik dah. Lalu tu Zubair dengan Talhah ni buat rancangan pula. Panggil orang 50 orang untuk nak mari saksi kepada Aisyah. Royak kata sebenarnya sini bukan Hauab. Bukan Hauab, bukan nama tempat Hauab lagi. Tak apa, boleh pergi lagi. Bukan Hauab. Maka dia berkata ini adalah syahadatul zur yang pertama dalam Islam. Syahadah palsu yang pertama dalam Islam. Sebenarnya kisah ini, tu dengar molek, dengar habis-habis deh. Kisah ini adalah kisah yang batil, yang tidak ada asas. Ingat molek. Kisah ni adalah kisah yang batil, tidak ada asas. Mengikut hak saya kajilah dan mengikut hak saya temu, kita pergi baca dalam
buku Raghib As-Sarjani. Kalau puak-puak kita boleh baca Arab, Allah, Dr. Raghib As-Sarjani, orang Mesir. Dia ni jadi bomo, jadi doktor. Jadi doktor sepengah Dr. Bomofin, Dr. Tangden Pasawak. Tapi dia ni karya kitab sejarah Islam ambil daripada mula sampai lah ni tu dekat dengan 20 buah. Dia doktor bomo Tangden Pasawak, hafal Quran, dan dia minat dengan sejarah Islam. Nah, saya ambil situ ya, ambil situ. Jadi kita pergi baca semula. Jadi mengikut kajian dia, lepas tu dia wari dengan nas-nas hak ulama-ulama, mari kata hadis ini adalah hadis yang tidak ada asas. Jadi itulah ikhwan yang saya hormati sekalian, banyak pengajaran yang kita boleh pada malam ni kita kutiplah hak mana secara orang panggil gupu gapo, tapi pentingnya ibrah dan pengajaran yang kita dapat tu bukan sahabat ni hati hitam mari duduk gomo sama demo duduk balas sama duduk, tak ada. Nah, walaiyazubillah. Nah, tidak ada sahabat-sahabat yang hati kasar, hati jahat gitu lalu, tak ada. Tetapi mereka hanya ijtihad. Ijtihad. Hak kena boleh 2 pahala, hak tak kena boleh 1 pahala. Kan masing-masing ijtihad. Siapa yang lebih berhak untuk nak balas dendam kepada Uthman tu ya. Balik Ali dia ayat kata dia naik anak dia jadi khalifah, dia nak jaga setiara paham keamanan, keteguhan dalam daulah dulu sebelum pada dia nak bertindak kepada orang-orang fitnah. Dan ahli fitnah ambil daripada Abdullah ibnu Sabah, keturunan Sabaiyah mai pada Yahudi pada Yaman tu. Sampai ke hari ni pun mereka inilah yang menjadi tok dalal untuk nak pelaga di kalangan dua-dua orang Islam. Tidak ada cerita kih-kih yang berlaku pertelengkahan, perselisihan di kalangan 2 negara orang Islam ataupun 2 puak Islam, kecuali ada tangan-tangan yang orang panggil kotor yang cemar yang daripada orang Yahudi apa semua ni duk jadi apa dia tok dalal untuk nak orang panggil nak pelaga sama-sama orang Islam. Itu saja untuk malam ni, insya-Allah. Apa dia, semoga Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat dan maghfirah yang melimpah ruah kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.